Saya Nursyamini Zainuddin. Saya Aida Malik. Saya Afika Rachim. Dan saya Olivia Evilencing akan menemui Anda di dalam program Data Forum. Oh Cyber, ada apa dengan buli? Jangan pergi ke mana-mana, tunggu kami. Hai semua, kami dari M2A2O Production dalam program Data Forum. Oh Cyber, ada apa dengan buli? Bersama dengan panel-panel. Panel pertama, Khairunisa Amira. Panel kedua, Nursyamini Zainuddin. Panel yang ketiga, Aida Malik. Panel yang keempat, Olivia Evilencing. Dan panel yang terakhir, Afika Azira Rachim. Akan kembali sebentar lagi. Hai, Assalamualaikum. Saya Khairunisa Amira. Saya Nursyamini Zainuddin. Saya Aida Malik. Saya Afika Rachim. Dan saya Olivia Evilencing akan menemui Anda di dalam program Data Forum. Oh Cyber, ada apa dengan buli? Jangan pergi ke mana-mana, tunggu kami. Hai semua, kami dari M2A2O Production dalam program Data Forum. Oh Cyber, ada apa dengan buli? Bersama dengan panel-panel. Panel pertama, Khairunisa Amira. Panel kedua, Nursyamini Zainuddin.
Panel yang ketiga, Riza Malik. Panel yang keempat, Olivia Evi Lensing. Dan panel yang terakhir, Afika Azira Rachim. Akan kembali sebentar lagi. Okey, hai semua. Selamat malam. Saya Olivia Evi Lensing selaku MC pada malam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat dan terutama sekali kepada pensyarah kami. Okey, kita jangan melengah-lengahkan masa. Kita terus ke slot yang pertama yang dikendalikan oleh saudari Khairunisa Amira. Dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada penonton. Wah, ramai betul hari ini. Nervous saya dibuatnya. Okey, tak apa. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Pengacara Majlis iaitu Cik Olivia Evi Lensing. Okey, sebelum saya mengarut, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Khairunisa Amira binti Zulkarnain. Okey, baik. Saya ingin menerangkan tentang aktiviti yang pertama yang diberi nama Emotional Fun Game. Okey, di sini saya meminta sedikit sahaja perhatian daripada anda semua untuk mendengar bagaimana arahan yang akan saya berikan untuk permainan kita selepas ini. Sangat-sangat senang. Okey? Dan masa yang diberikan hanyalah 2 minit sahaja untuk kita bersama. Okey, baik. Jangan buang masa lagi. Teruskan bersama saya pada aktiviti yang pertama. Okey. Pada aktiviti yang pertama, saya akan melukiskan emosi pada satu kertas kosong ini dan anda, para penonton, hanya perlu meneka apakah emosi yang ingin saya sampaikan pada lukisan saya. Sangat-sangat senang dan saya yakin anda pun boleh teka. Dan saya hanya memerlukan seorang sahaja wakil penonton daripada anda ramai-ramai semua ni. Seorang sahaja, okey? Baiklah, jangan buang masa lagi. Teruskan bersama saya, okey? Saya nak melukis sekejap saja. Okey, baik. Anda dah bersedia? Ini, anda nampak pada skrin anda, ini adalah emosi yang pertama yang saya lukiskan. Anda nampak? Okey, saya memerlukan seorang sahaja wakil penonton untuk memberitahu Saya. Okey, baik. Terima kasih kerana sudi menjawab. Boleh saya tahu nama dan asal dari mana? Saya Adia, berasal daripada Selangor. Okey, Cik Adia. Boleh saya tahu emosi apa yang anda lihat pada kertas saya ini? Saya lihat emosi sedih dan emosi patah hati. Okey, baik. Terima kasih Cik Adia kerana sudi menjawab. Betul. Apa yang Cik Adia cakap sangat betul kerana ini adalah emosi sedih. Sedih dan patah hati. Kenapa? Sebab saya rasa lukisan saya ni pernah dibuli. Okey, baik. Jangan buang masa. Saya akan beralih kepada lukisan yang kedua dan sama. Saya memerlukan seorang wakil penonton. Okey? Senang sayang. Ya. Okey, dah bersedia? Ini pula lukisan yang pertama. Sesiapa saja di antara kalian boleh buka mic dan beritahu saya apakah emosi Saya. Okay. Siapa yang bercakap ya? Beritahu saya nama dan Nama saya Marilyn dari Sabah. Marilyn. Okey, Marilyn. Apa yang anda dapat lihat berdasarkan lukisan saya ini? Gembira. Gembira. Betul. Sangat-sangat senang. Okay? Terima kasih kerana saya jawab. Betul. Ini adalah emosi gembira dan
bertenaga macam saya pada malam ini. Okeylah, nampaknya masa dah mencemburui saya lah. Sebenarnya saya tak habis lagi untuk bersama kalian, tapi apakan daya, saya terpaksa undur diri dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi masuk dan bersama saya pada malam ini. Dan jangan melengahkan masa lagi, saya akan teruskan pada slot yang kedua bersama Cik Syamimi Zainuddin. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Terima kasih saya ucapkan kepada Khairunisa Amira di atas slot yang sangat-sangat menarik dan juga ianya sangatlah berkait rapat dengan slot yang kedua. Apakah slot yang kedua? Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri. Saya Nur Syamimi binti Zainuddin yang akan mengendalikan slot yang kedua ini yang diberi nama Talk Together, di mana slot ini kita akan melihat persembahan lakonan. Itu yang dinamakan Theatre Forum, dan untuk slot ini kita akan melihat persembahan lakonan di mana barisan pelakon daripada rakan-rakan saya akan melakonkan situasi buli cyber, dan kita ada wakil dari rakan penonton untuk juga sekali melakonkan situasi ini. Tapi sebelum itu saya ingin berkongsi beberapa aspek yang mungkin kita boleh ambil untuk dijadikan sebagai kita punya kebaikan dalam kehidupan kita. Aspek yang pertama adalah jasmani dan aspek yang kedua adalah emosi. Aspek yang ketiga adalah rohani dan aspek yang keempat adalah intelek. Apa keempat-empat aspek ini? Kalau waktu sekolah dulu kan kita pernah dengar Jerry. Itu adalah 4 aspek tersebut dan saya akan jelaskan sedikit tentang aspek-aspek ini. Yang pertama adalah jasmani, okey? Jasmani tu apa kan? Macam mana jasmani? Okay, jasmani ni sebenarnya adalah tubuh badan kita lah. Kita dah dikurniakan tubuh badan yang sihat, tubuh badan yang cantik-cantik, yang kacak-kacak, yang sempurna. Jadi kita kena manfaatkan tubuh badan kita ini dengan menggunakan dia melakukan perkara-perkara yang baik lah. Bukan perkara-perkara yang tidak baik. Seperti apa? Seperti buli cyber ini. Dan aspek yang kedua adalah emosi. Okey, seperti yang kita tahu, semua orang ada emosi. Saya ada emosi saya, rakan-rakan penonton juga ada emosi masing-masing. Tapi apa yang kita tak tahu sebenarnya, emosi seorang mangsa buli dalam media sosial. Kita tak nampak emosi tersebut. Emosi inilah yang berkait rapat dengan slot kita yang pertama tadi. Kalau sedih, kita buat sedih. Kalau gembira, kita buat gembira. Kita kena terapkan itu dalam kehidupan kita, bukan sahaja dalam lakonan. Okay. Jadi kita teruskan kepada aspek yang ketiga, iaitu rohani. Okay. Aspek rohani ini saya akan kaitkan dengan falsafah agama, iaitu agama Islam. Okay. Agama Islam sendiri menyatakan bahawa hubungan sesama manusia, hablun minan nas. Kita kena menjaga hubungan kita sesama manusia. Dengan apa? Dengan 2 aspek yang depan tadi tu, jasmani dan juga emosi. Jadi kalau kita jaga kedua-dua aspek ini, insya-Allah hubungan kita sesama manusia akan terjalin rapat. Dan saya percaya bahawa agama lain juga menjaga hubungan sesama mereka, dan ini sangat-sangatlah baik untuk kita mencegah isu buli cyber ini. Dan yang terakhir adalah intelek. Apa itu intelek? Intelek ini adalah pemikiran kita. Pemikiran kita macam mana? Kebijaksanaan kita, kematangan kita, memikirkan bagaimana kita hendak mengubah situasi ini dan bagaimana kita menggunakan gadget dan untuk kita elakkanlah buli cyber ini berlaku. Jadi untuk slot yang kedua inilah saya akan tunjukkan bagaimana lakonan ini dibuat berdasarkan 4 aspek tadi. Dan sebelum itu saya memperkenalkan barisan pelakon-pelakon saya, rakan-rakan saya, rakan seperjuangan saya. Yang pertama adalah Aida binti Balik, berikan tepukan. Yang kedua adalah Afiqah Azira, berikan tepukan. Rakan saya yang ketiga adalah Khairunisa Amira, berikan tepukan kepada Khairunisa Amira. Dan kita juga ada penampilan yang istimewa untuk slot yang kedua ni, iaitu wakil dari rakan penonton kita ni yang sama-sama menonton dengan kita ni. Kita ada wakil dari penonton-penonton dijemput
saudara Khairul ada tak di sini? Saudara Khairul? Ada. Okey, baik. Saudara Khairul, boleh saya tahu awak berasal dari mana? Saya berasal daripada Pahang, Kuantan Pahang. Pahang. Okey, baik. Berikan tepukan kepada saudara Khairul kerana dia memberanikan diri untuk sekali join rakan-rakan saya berlakonkan situasi ini. Jadi, tanpa membuang masa, rakan-rakan saya pun semua dah bersedia, barisan pelakon semua dah bersedia. Jadi, saudara Khairul pun dah tahu apa yang saudara Khairul akan buat nanti. Okey, baik. Jadi, kita teruskan lakonan kita. Kiraan 3, 2, 1, action. Hari ni aku tak post gambar lah. Aku rasa aku kena post gambar ni. Mana make up aku Kejap. Rasa-rasa kan, kalau aku make up kejap lagi ni, aku cantik tak? Weh, merah-merah. Nak pergi mana merah-merah ni? Kejap lagi aku bergambar, mesti orang cakap, weh, kau ni cantik, weh. Kau ni lawa. Mesti 1000 like lagi ni, kejap lagi ni. Tacap. Nak lagi ke? Tacap lagi lah, boleh lah. Boleh lah ni, boleh lah. Boleh kan? Okey, nak bergambar lah. Okey, post. Lepas ni mau ada lah orang cakap cantik ni. Siapa dia ni? Sumpahlah. Weh, bodoh gila. Dah lah macam badut. Aku tak boleh biarkan ni. Aku kena komen. Kau tu dah tak cantik. Muka macam badut. Muka tu pergi jual kat sarkas je. Aku tak faham lah. Kenapa nak kena post muka yang macam ni? Benda-benda macam ni, aku kena post. Biar viral, Malaysia tahu. Post, share. Dan share. Apa perempuan ni? Oh my goodness. Pipi merah-merah, bibir merah-merah. Dia nak pergi mana? Dia tak cermin ke diri dia before dia post? Oh my god. Memalukan. Kalau benda-benda macam ni, kita kena share biar satu dunia tahu yang dia ni tak pandai make up. Kalau ya pun, pergilah belajar make up. Kesian. So, share. Sampai hati diorang kan buat aku macam ni. Kenapa? Buruk sangat ke aku ni? Tak lawa ke aku ni? Setiap kali aku post gambar, mesti diorang cakap aku tak cantik. Aku rasa aku cantik je. Aku rasa Aku sedihlah macam ni. Kenapa aku selalu kena bully? Aku tak boleh hiduplah macam ni. Aku tak boleh lah. Afika ada post gambar baru lah. Ramainya orang komen. Kita baca. Kita kena baca komen dia. Okey. Aida. Mira. Astaghfirullahaladzim, diorang. Kau sabar. Aku komen juga. Kau sabar. Fika. Sebenarnya kau ni cantik je. Tak baik tau Aida dengan Mira cakap macam tu kat Fika. Cuba bayangkan kalau korang yang kena macam tu. Tak pun adik-beradik korang. Tak korang putih ke? Dia pun everyone have their own beauty. Contoh kalau korang tak nampak, orang lain nampak kecantikan diorang. Aku harap korang bolehlah minta maaf dengan diorang dengan Cik Fika tu. Korang cuba bayangkan nanti, kalau bukan hari ni, mungkin esok atau lusa korang kena atau nanti, kita tak tahu kan kehidupan kita akan datang. Aku harap korang bolehlah minta maaf dengan dia dan Fika dapat maafkan dia. Sen. Alah. Macam salah lah apa aku buat. Betul dah apa yang Khairul cakap. Aku tak patut buat Fika macam tu. Aku dah tak kenal langsung dia. Tiba-tiba aku nak komen-komen macam ni kat dia. Jadi ni aku kena delete semua benda. Okay, dan delete komen. Okay. Check dia ke tak? Alamak. Aida, kau buat salah, aku kena minta maaf Aida. Okay, minta maaf. Saya minta maaf. Saya tak patut bawa macam ni. Tak apalah korang.
Lepas ni, jangan buat lagi tau. Buat ni sebagai pengajar. Bukan aku je yang merasa perasaan macam ni. Ramai lagi mangsa buli yang teruk daripada aku. Harap korang semua berubah. Aku maafkan korang. Itulah tadi persembahan yang dilakukan oleh masing-masing pelakon kita. Saya kata bukan dah. Saya taruh sedikit. Sebab lakonan sangat-sangat menjadi dan berikan tepukan yang sangat-sangat gemuruh kepada Khairul. Sangat bagus lakonan tadi dan apa yang cuba untuk kita sampaikan dekat sini adalah apa sebenarnya adalah emosi kan yang kita sangat-sangat nampaklah dalam cerita ni adalah emosi kita. Itu yang saya cuba katakan tadi yang sangat-sangat berkait rapat dengan slot yang pertama iaitu emosi. Kita perlu tunjukkan emosi kita tu dekat orang. Tapi janganlah sampai kalau emosi marah kan sampai nak mengamuk bertumpuk itu perlu dikawal lah kan. Jadi untuk masa-masa buli ni lah kalau sedih tu macam jangan sampai ianya jadi satu keburukan macam kemurungan sampai perlu menyakitkan diri sendiri, betul tak? Dan apa lagi emosi yang kita sampaikan tadi? 4 aspek tadi, penggunaan 4 aspek tadi sangat-sangatlah terlihat baik yang digunakan oleh saudara Khairul tadi. Sangat-sangat bagus. Dan kita perlukan sangat-sangat insan yang seperti ini untuk kita selamatkan masa-masa buli, untuk kita selamatkan orang lain yang mungkin akan menjadi mangsa buli. Jadi saya rasa setakat itu sahaja slot saya untuk kali ini. Saya mohon maaf agar sekiranya ada kekurangan atau sebaliknya, okay? Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang sudi menonton sehingga slot yang kedua ini dan kita akan teruskan slot kita yang seterusnya yang akan dikendalikan oleh Aida binti Malik. Dipersilakan. Thank you, teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Indahnya kejora menghiasi bumantara, kurniaan Tuhan kepada manusia. Assalamualaikum pembuka bicara, masa yang ada jangan dipersia. Okey, baiklah, Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada semua penonton yang hadir pada malam ini. Sebelum itu, saya nak ucapkan terima kasih kepada Nur Syamim bin Zainuddin atas perkongsian slot sebentar tadi. Wah, bukan main perkongsian slot tadi dengan pelakon dia hebat-hebat belaka. Tak sangka lah saya kan. Okey, baiklah. Mesti korang macam tertanya kan, siapa dia ni kan? Okay, tak apalah. Walaupun maybe dah kenal, saya nak kenalkan juga diri saya siapa. Aida Malik nama diberi dan curhat nama slot ini. Wah, sempat saya berpantun ya. Okey, baiklah. Untuk slot ini, mesti orang tertanya kan, slot apa ni kan curhat-curhat ni Okey, pada slot ini kita lebih kepada memberi peluang kepada mereka yang pernah terlibat dengan buli cyber ini untuk berkongsikan pengalaman bersama-sama dengan kita pada malam ini. Namun sebelum itu, okey, ini yang specialnya. Tak ada special sangat pun. Biasa je. Saya sebelum memulakan Theatre Forum pada malam ini, saya telah pun membuatlah satu survey. Sekarang anda nampak di skrin anda, iaitu hasil soal selidik saya mengenai buli cyber. Okey, baiklah. Nampak tak nombor tu? Banyak bukan? Saya nak ucapkan terima kasih. Sebenarnya saya speechless tau. Tengok jumlah macam ni, ramai gila. 515 responses. Terima kasih sangat-sangat. Sangat-sangat orang kata, saya tak expect lah. Saya expect dalam satu survey mungkin lah kan. Okey, kita teruskan. Okey. Kalau nampak, okay. Apa yang kita nampak kat sini, ini adalah hasil lah daripada 512 orang responses, terdapat 28.3% orang yang pernah menjadi mangsa buli tau. Next. Okay. Seterusnya, ini statistik mengenai, seramai 6.5%
responden pernah membuli. Ini nasiblah sikit kan. Okey, seterusnya. Okey, kalau kena buli, apa yang dirasakan kan? So melalui survey saya, kebanyakannya lah 285 responden mengatakan bahawa mereka tertekan, diikuti oleh sedih 204 orang, kemurungan 150 orang, anxiety iaitu ketakutan yang melampau, dan 110 orang tak berkenaan. Tidak berkenaan lah. Okey, seterusnya. Ini pula perasaan ketika membuli dalam cyber. Okey, nasib lah kan yang tidak berkenaan tu, anda boleh tengok nasib tinggi kan. Okey, tapi ada juga yang bila diorang bully orang dekat media sosial ni, diorang merasakan berpuas hati 82 orang. Seterusnya diikuti oleh mempengaruhi orang lain untuk turut membuli. Inilah ni geng-geng yang suka-suka viral benda-benda yang tak sepatutnya ni. Inilah ni 51 orang dan diikuti oleh diorang berasa seronok. Seronok sangat kan membuli. Itu sampai 46 orang dan 29 orang mengatakan ketagih untuk membuli lagi. Alright. Okay, ini pula pendapat kenapa terjadinya buli cyber ni kan? Nampak tak tu? Tinggi bukan main 395 orang mengatakan ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu itu menjadi punca kenapa terjadinya buli cyber ni. Seterusnya diikuti oleh 285 orang yang mengatakan kurangnya kasih sayang, 213 yang mengatakan tiada undang-undang yang ketat dikenakan kepada pesalah laku, dan 204 orang mengatakan kurang didikan agama. Yang selebihnya itu 111 orang lain-lain. Okay, terima kasih kerana share screen. Okey, baiklah. Kita kembali kepada slot curhat. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, curhat ni apa sebenarnya kan? Okey, curhat ini merupakan curahan hati dan hasil daripada saya survey sana survey sini, saya adalah salah seorang responden yang tampil ke depan yang kata macam saya nak share lah sedikit kan pengalaman. So saya tanya dia, nak tak kalau saya bawa ke program pada malam ini? So kita ada, dia bukan sahaja seorang responden, malah sahabat saya juga sebenarnya. Jadi saya mempersilakan sahabat saya di atas talian, Saudara Daniel. Saudara Daniel, ada ke tak? Ya, saya ada. Okey, Saudara Daniel. Okey, sebelum kita berborak dengan lebih lanjut lah kan, saya nak Saudara Daniel lah berkenalan. Orang cakap tak kenal maka tak cinta kan? Tapi kalau dah kenal tak payahlah nak cinta. Jadi dipersilakan Saudara Daniel untuk memperkenalkan nama, asal mana dan umur berapa. Hai, saya Muhammad Daniel, asal daripada Melaka dan berumur 25 tahun. Okey, 25 tahun ya. Okey, baiklah Saudara Daniel, kita tak nak membuang masa lah kan. Okey, kita straight to the point. Okey, boleh tak ceritakan, sebelum tu lah, kongsikan dululah pada kami semua, sebenarnya Saudara Daniel ini merupakan pembuli ataupun mangsa buli. Saya merupakan mangsa buli. Okey, baiklah. Okey, boleh tak ceritakan bagaimana tercetusnya, terdetiknya, bukan terdetik bagaimana boleh berlakunya buli cyber ini kepada saudara sendiri. Silakan. Saya merupakan seorang yang aktif di Instagram, di Twitter dan di Facebook. Jadi saya suka post gambar saya, post diri saya. Jadi apa yang saya sangkakan akan mendapat pujian, tapi di sebaliknya mereka shaming saya, lebih kurang macam tu. Okey, faham. Boleh tak cerita pula lah, selepas dikutuk, dihina, dikecam di media sosial, mesti sesuatu itu membawa kesan, orang kata impak lah. Apakah impak yang terjadi kepada saudara sendiri? Silakan. Selepas saya menerima kecaman yang sebegitu rupa,
saya jadi macam insecure dengan diri sendiri, saya macam takut nak keluar. Saya mengalami kemurungan selama 3 bulan, berkurung di bilik, tidak keluar. Saya berasa diri saya sangat tak guna sebab saya pun merasa macam kenapa saya dilahirkan kalau macam ni yang saya dapat. Okay, baiklah saudara Daniel, orang kata impak yang sangat besar lah kan. Apa-apa pun terima kasih saudara Daniel kerana sudi berkongsi pengalaman bersama dengan kami pada malam ini. Maaf tak dapat nak, orang kata tak payah nak lama-lama lah kan, nak borak masa sangat-sangat lama cemburui. Okay, mesti anda semua tertanya-tanya kenapa lah kan menjemput saudara Daniel bersama-sama dengan kita pada malam ini. Okay, baiklah, apa yang saya berkatakan di sini adalah kenapa saya membawakan saudara Daniel ke sini adalah supaya kita semua untuk membawa kesedaran lah, membawa kesedaran kepada semua bahawa kita beradab bukan sahaja bila kita berdepan dengan seseorang, malah bila kita menggunakan media sosial juga sebenarnya kita perlukan adab yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya di sini, okay, orang akan fikir yang macam alah kecam-kecam viral-viral ini macam lawak kan, benda-benda jenaka. Tapi sebenarnya jenaka itu juga perlu ada batasnya. Okay, kesimpulan yang saya boleh katakan di sini, apa yang okey macam ni lah, selaju mana tangan kita selaju mana tangan kita ni menaik nak menghina macam excited kan, selaju mana tangan kita nak komen, nak hina orang dekat media sosial, lebih baik jika kita lajukan akal fikiran kita ni yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ni untuk fikirkan kesannya pada masa akan datang. Okey, baiklah, sampai di sini sahaja slot saya. Saya nak akhiri. Aida ni tak habis dengan pantun. Saya akhiri slot saya dengan serangkap pantun. Indah sungguh bunga kebangsaan, janganlah pula salah memetik. Indah bicara cerminan insan agar peribadi terlihat cantik. Sekian, terima kasih. Itu sahaja slot saya. Namun kepada anda semua, di chat box sekarang dah pun diberikan another link untuk anda semua masuk, dijemput masuk untuk slot-slot seterusnya. Jadi saya mempersilakan anda untuk ke slot yang seterusnya. Terima kasih. Jumpa di sana. Akan kembali sebentar lagi. Apa itu bully cyber? Bully cyber adalah satu perbuatan yang mengancamkan, menakutkan dan memalukan seseorang melalui medium sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain dengan cara menghantarkan message, chatting, email yang berunsurkan perkara-perkara negatif dan sensitif. Apa itu bully cyber atau cyberbullying? Bully cyber adalah perbuatan yang mengancam atau memalukan seseorang melalui media sosial. Cyber seperti mana yang kita ketahui, ia merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang ditujukan kepada mangsanya, di mana ia melakukan ancaman, ingin memalukan ataupun menakut-nakutkan mangsanya. Pada pendapat serta pengetahuan saya tentang cyber ataupun bully cyber merupakan aktiviti yang dilakukan oleh seseorang individu dengan menggunakan teknologi digital seperti handphone ataupun komputer untuk membuli. Aktiviti-aktiviti ini juga berlaku di sosial media seperti Facebook, platform chatting seperti WhatsApp dan juga platform game. Bully cyber merupakan salah satu tindakan untuk menyindir ataupun mengancam seseorang sama ada secara individu ataupun berkumpulan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan WeChat. Bully cyber merupakan salah satu aktiviti jenayah yang sering terjadi di dalam dunia digital ataupun teknologi. Adakah anda pernah dibuli? Setakat ini saya belum pernah menghadap bully cyber ini dan berharap tidak akan pernah menghadapi bully cyber ini. Bagi saya individu, saya tidak pernah dibuli. Saya tidak pernah melakukan bully cyber ini disebabkan saya tahu ia akan memberikan
kesan yang buruk kepada mangsa yang terlibat dengan bully cyber ini? Adakah Anda pernah dibully? Tidak pernah. Saya pernah dibully? Tidak. Pernah dibully? Tidak. Adakah Anda pernah membuli? Tidak pernah dan takkan pernah melakukan bully cyber ini kerana bully cyber ini adalah satu contoh yang tidak baik. Dan juga tidak pernah membuli. Adakah Anda pernah membuli? Saya tidak pernah terlibat dalam mana-mana aktiviti membuli kerana saya tahu bahwa aktiviti tersebut ataupun perkara tersebut adalah tidak bermoral serta harus dielakkan. Saya pernah membuli? Tidak. Saya selalu membuli? Tidak. Saya juga pernah menjadi mangsa kepada bully cyber di mana saya merupakan salah seorang yang begitu aktif dengan media sosial seperti Instagram dan sebagainya. Dan daripada tindakan saya yang saya lakukan di dalam media sosial itu telah menjadikan ataupun menyebabkan sebilangan individu telah memalukan diri saya di dalam laman sosial juga. Mungkin disebabkan daripada personality ataupun perwatakan saya yang menyebabkan mereka melakukan demikian. Oke, hai semua. Kembali lagi kita bersama dengan saya di slot kali ini, yaitu slot mengimbau kembali ataupun kita boleh panggil flashback. Oke, seperti yang Anda lihat tadi, video itu adalah pertanyaan yang saya tanyakan kepada golongan remaja pada masa kini tentang apa itu bully cyber. Oke, dalam slot saya ini, nama dah mengimbau kembali, so saya adalah seorang mangsa bully suatu ketika dahulu. So, pada malam ini saya menjemput seorang rakan saya yang pernah juga menjadi seorang mangsa bully, yaitu Saudara Ekliata. Adakah Anda berada di atas talian sekarang? Hai. Hai. Okey, Ekliata boleh tak boleh kenalkan diri dulu kepada penonton-penonton yang berada di atas talian. Okay, hai, nama saya Ekliata dan saya berasal dari Sabah dan currently taking a bachelor in University College Sabah Foundation. Okay, terima kasih Saudara Ekliata. Okay, tanpa memasal, saya ingin bertanya kepada saudara. Sebab kita kan sudah berkawan lama, gitu. Kita pernah menjadi mangsa bully pada ketika dahulu. Boleh ceritakan serba sedikit semasa anda menjadi seorang mangsa bully cyber. Okay, thank you Olivia. Alright, pengalaman saya yang pernah terjadi, pengalaman saya sendiri adalah mendapat kecaman ataupun kritikan di media sosial, terutama sekali di Instagram, kerana saya aktif dalam social media Instagram. Saya mendapat DM, saya juga komen-komen, dan untuk pengetahuan semua, di Instagram saya membuat satu konten, iaitu konten nyanyian. So, saya mendapat banyak kritikan dan juga kecaman daripada mereka-mereka ataupun si pelaku selalu kritik tentang suara saya, dan terutama sekali kritik tentang ataupun kecaman terhadap fizikal ataupun personality saya. Dan juga saya pernah juga sekali ataupun beberapa kali gambar saya disebarkan dan mendapat ataupun disebarkan dengan ayat-ayat kecaman. Ya. Okey, itu adalah cerita dari Ekliata. Okey, cerita dari saya pula. Saya dulu pun adalah seorang mangsa bully, di mana saya dibuli dari segi mungkin sebab saya jelek, orang cakap kan, buruk. Sekarang tengoklah sekarang gitu. Okey, tapi melalui kecaman itu bukan berarti kami terus down. Kami ada semangat kami sendiri. Okey, Ekliata boleh share ataupun kongsikan kepada mereka di atas talian ini macam mana kita keluar dari kepompong sebagai mangsa bully ini. Okay, thank you Oli. Okay, cara saya menghadapi ataupun menghadapi situasi bully ini adalah first adalah
saya tidak layan apapun komen ataupun DM daripada Instagram ataupun di mana-mana sosial media, hanya abaikan sahaja kerana jika kita layan, perkara itu akan berlanjutan seperti yang kita tahu. Dan juga kita perlu set dalam minda ataupun di dalam mindset kita bahawa jika 10 pembuli datang untuk membuli anda, 100 lebih banyak akan datang untuk support anda. Betul lah. Okey, kami ni kan sebagai mangsa buli, kami mengaku mula-mula memanglah rasa stres, rasa depressed, keyakinan diri down. Tapi kami sendiri tahu apa niat kami sendiri, apa kami buatlah. Mungkin kebenaran betul. Mungkin pahit untuk didengar, tapi kalau kita buka fikiran dengan hati kita, mungkin kita belajar sesuatu apa yang berlaku. Betul kan, Ekli? Betul. Okay, sebab betul. Yeah. Okey, teruskan. Sebab seperti yang kita tahu, ini bukanlah orang kata, this is not our end, because if somebody that come to you and bully you, and we are strong, guys. That's all. We are more strong than the bully one, the person who did the bully. Betul, kita hidup ni perlu diteruskan sebab kecaman ni tidak mencerminkan siapa diri kita. Siapa mereka mau kecam kita. Kita adalah kita sendiri. Be yourself. Okay? Yeah. Okay, dalam ada saya terbaca satu artikel ataupun petikan mengatakan life is short, we are here to make a difference. Yang paling penting, jangan tergolong dalam golongan orang-orang yang orang cakap fake, palsu. Sebab life is not being afraid of what people think is right. Okay, terima kasih saudara Ekliata telah mengongsikan serba sedikit tentang kejadian anda menjadi mangsa buli. Terima kasih. Alright, thank you Ali. Thank you so much. Okay, sebelum saya mengakhiri slot saya membuka kepada penonton-penonton yang berada di atas talian. Kalau if kamu ada rasa ataupun pernah menjadi mangsa buli ataupun membuli, kamu boleh kongsikan sekarang. Terbuka, okay? Siapa saja? Ada sesiapa? Hai, selamat malam. Hello, selamat malam. Siapa di sana? Boleh kenalkan diri? Baik, saya kenalkan diri. Saya Muhammad Syazwan Syazan. Okay. Nama saya dibuli cyber apabila kami diviralkan dan menyebabkan kami mula jadi hidup tak tenang lah bila orang maki hamun. Saya rasa mungkin ramai tak tahu tentang kes apa yang viral tu. Ketika 9 pelajar dihentam kerana satu peristiwa yang lepas lah. Jadi ini menyebabkan gangguan emosi lah. Itulah pengalaman saya ketika dibuli. Okay, terima kasih. Pengalaman yang sangat saya pun okay, terima kasih kepada saudara siapa tadi? Syazwan Ya, Syazwan. Okay, terima kasih kepada saudara Syazwan kerana mengongsikan itulah tu. Okay, sebelum kita pergi ke slot yang terakhir, dengarlah dari kata-kata saya ya. Sentiasalah menjaga kata-kata dan perlakuan anda di media sosial agar tidak mengguris hati pelbagai pihak. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian dari slot saya. Kita terus ke slot yang terakhir yang dikendalikan oleh saudari Afika Zira. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari Olivia tadi begitu hebat mengimbau kembali. Okey, sekarang saya ingin membuka ruang lagi. Ada siapa-siapa ingin menceritakan ataupun ingin memberi pengalaman, berkongsi? Okey, ada?
Ada tak audiens yang ingin berkongsi lagi secara kalau tak nak buka kamera pun tak apa. Siapa je yang nak share boleh share sebab malam ni kita open sharing dengan semua orang. Kami Kita sedia open mendengar. mic. Kita open Ya. mic. Okey, jangan segan, jangan malu. Di sinilah kita membuka curhat session. Lepas tu kita mengimbau kembali. Okey? Siapa? Kalau tak ada siapa-siapa, saya ingin meneruskan slot saya. Ada tak? Jangan malu-malu. Kita open. Okey, baik, maafkan saya dari Hafizah. Saya sebenarnya ingin bertanyakan kepada saudara Syazwan tadi. Sebab saya rasa macam kurang berpuas hati dengan apa yang dia ni. Mungkin ada sesuatu yang cuba untuk dia pendamkan. Cuma saya nak tahu apa sebenarnya yang dia lakukan bila dia jadi macam tu sebenarnya. Macam mana dia atasi, sebab saya tahu dan saya yakin hentaman terhadap dia sangat-sangatlah kuat. Macam mana dia menghadapinya dengan situasi keluarga lagi, macam mana tu? Baiklah, saya kongsi sedikitlah tentang pengalaman. Baik. Gambar-gambar kami disebarkan dan nombor telefon kami diviralkan. Jadinya orang netizen, warga netizen mula menghentam kami, diorang call kami, maki hamun kami, dan kami juga dimasukkan dalam satu grup WhatsApp dan ramai-ramai kami dihentam. Dan gambar-gambar kami pula diconteng, ditulis bangsat, ditulis kata yang tak elok lah, sehingga kan menyebabkan keluarga kita yang berada di kampung pun boleh tahu isu ni. Jadi memang 1 minggu rasa cukup lama lah untuk saya bangkit balik. Tapi mungkin ini pengalaman untuk kita cekalkan diri dan lebih tabah untuk menghadapi cabaran di dunia realiti sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang pekerja lah di satu masa akan datang. Okey, terima kasih. Terima kasih saudara Syazwan. Saya dapat rasa benda tu. Saya yakin penonton-penonton lain juga dapat rasa situasi macam tu. Saya harap mungkin akan terus tabah dan saya rasa dia pasti akan ada kebaikan di sebalik apa yang terjadi ini. Mungkin itu memang ujian pada waktu itu dan saya harap sangat-sangat tabah. Tapi sekarang dah okey dah kan dengan keluarga dan rakan-rakan lain? Saya dah okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Syazwan. Kita teruskan dengan slot seterusnya, okey? Terima kasih saudara Syazwan tadi ingin berkongsi. Bukan mudah untuk kita mendapat pengalaman-pengalaman seperti ini. Yes. Bagi saya pengalaman-pengalaman seperti ini adalah sangat bagus sebenarnya. Memberikan kesan. Kesan tu akan memberikan pengajaran dengan baiklah. Okey. Okey, saya akan meneruskan monolog saya iaitu langkah-langkah mengharungi buli cyber. Terimalah monolog saya. Buli cyber.
5 langkah bebas mengharungi cyber. B. Apa itu B? Bersuara atau berdiam diri. Kenapa aku perlu bersuara? Kenapa bersuara itu penting? Kerana aku ingin kekal selesa. Tapi, jikalau aku ingin bersuara, apa yang aku ingin katakan? Aku berfikir-fikir, aku akan tidak melayan si pengganggu. Kerana aku tahu ketika itu emosi sangat menguasai diriku. Dalam masa yang sama, aku perlu berhati-hati dengan sekolah. Aku juga akan memberikan emosi dengan selamat. Elakkan penghapusan bukti. Apa maklumat yang harus aku simpan? Lokasi, masa dan tarikh. Lokasi harus tempat di mana tempat pertama si pengganggu menggangguku. Oleh itu, si pengganggu tidak akan menggangguku lagi. Simpan maklumat dengan selamat. B. Beritahu seseorang. Siapa yang harus aku beritahu? Ya, orang pertama yang akan aku beritahu adalah orang yang sangat aku percayai. Kedua, penyedia perkhidmatan media sosial. Ketiga, organisasi bukan kerajaan. Dan yang paling penting, penguat kuasa undang-undang. B. Selepas B, apa? A. Ambil langkah-langkah atas talian. Aku tidak akan memberi maklumat peribadiku meski orang itu sangat aku percayai. Jangan sesekali memberi maklumat peribadi anda. S. Sayangi diri. Aku tidak akan memberi emosi menguasai diriku. Aku akan berehat dari media sosial. Aku juga akan mengelak daripada toksik-toksik yang berlaku. Dapatkan konseling yang berdekatan. Sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya slot saya tadi, berakhirlah sudah Theater Forum pada malam ini. Sebelum mengakhiri Theater Forum ini, marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu ciptaan kumpulan kami yang bertajuk Bully. Marilah kita menyanyi sama-sama. Nyanyi sama-sama. Here we go. No. M2A2O. Membuli? No. 10 jari usah terpedaya. Bully cyber jadi isu di alam maya yang berhati tisu yang lahir di jiwa tanpa disedari. Adakah kamu tahu mengapa membuli, membentuk, mencegah dibully dan membuli? Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Hidup insan susah, sudah biasa diludah. Bila dia senang, susah pula berpaling tada. Tanpa disadari, adakah kamu tahu mengapa membuli, memendung, mencegah
baik itu budi, yang indah itu bahasa. Terima kasih kepada mereka yang setia dengan kami dari mula hinggalah penghujung program kami. Okey, sebelum itu saya menjemput Dr. Lena. Ada apa-apa komen atau ucapan, dipersilakan. Jangan dulu keluar, guys. Okey, terima kasih semua Tania atas persembahan yang sangat menarik dan sangat informatif untuk semua komuniti kita yang ada pada malam ini. Terima kasih kepada para penonton yang turut serta menjayakan program teater komuniti ini, itu Teater Forum Cyber Ada Apa Dengan Buli. Saya harap program ini mendapat manfaat yang baik kepada semua yang menyertainya. Dengan ini kita mungkin dapat memperlihatkan kepada khalayak yang kebanyakan mungkin orang berpendapat bahawasanya teater merupakan satu medium hiburan semata-mata, sedangkan bila kita jadikan teater sebagai teater gunaan, applied teater ini dia dapat pergi kepada permasalahan masyarakat, mengangkat isu-isu yang sedang berlaku di dalam masa sekarang dan melihat apa kesannya kepada masyarakat. Dengan cara ini kita dapat memberikan lebih banyak perhatian dan juga fokus apakah yang boleh kita buat dengan teater bagi menyedarkan masyarakat tentang permasalahan yang sedang berlaku. Dan ini semoga menjadi manfaat kepada orang ramai yang mengikuti persembahan ini dan menjadikan dia satu stepping stone untuk kita bertindak, untuk kita memahami apa itu buli cyber dan selanjutnya untuk mencegahnya daripada terus berlaku dan membahayakan ataupun meresahkan jiwa kita semua. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter hadir pada malam ini. Jangan lupa yang baik itu datang dari Tuhan, yang buruk itu datang dari diri sendiri. Okey.